Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wahidil ahad al-faridis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Muka surat apa? Tengok muka surat Pak Tanah je. Daripada atas 8 weh. Nah 8. Maka layaklah sampai dia. Tengok. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fit darain. Amin ya rabbal alamin. Maka layaklah dengan dia kerana beberapa yang menasihat kepadanya di dalam dunia, maka tidak suka kepada ambil peduli. Tengok itu. Kalau musannif rahim. Maka layaklah. Tajuk apa ni? Tajuk nasihat musannif. Kalau seseorang tu hidup sekadar makan minum serenok bergalak, ikut hawa nafsu, dia kata last kali akan mati dengan tidak sedar diri. Siapa Tuhan yang jadi langit bumi? Siapa Tuhan yang menghidup mematikan? Tak kena Tuhan, dia kata. Sebab kelek mata hidup kira nak makan minum tak cara mengaji langsung. Ni tajuk dia nasihat musannif. Jadi bila mati esok tak kena Tuhan disembah siapa dia, maka mati dia masuk neraka. Tu dia kata tu. Maka layaklah. Apa layak? Padang dah. Jadi padang tak kena gitu. Padang dah. Dah mau nak hidup serenok cari makan minum, tak cara mengaji belah mana Tuhan yang disembah apa dia. Perkara yang wajib kita kena buat apa dia. Hak perkara yang dilarang apa dia, tak peduli. Serani serenok sudah. Macam tu. Jadi tu dia kata nasihat pada kita ni. Tengok. Maka layaklah. Apa layak? Padang lah. Dengan siapa? Dengan dia, yakni seseorang yang bila mati esok ni tak kena Tuhan disembah siapa dia. Sebab masa hidup tak boleh langsung ke cara mengaji. Tak itu. Ada tak weh? Ada. Dia kata tu. Kerana beberapa yang menasihat, masa hidup ada nasihat tak? Ada tok-tok guru, ustaz. Orang-orang soleh hajak. Marilah mengaji gatik. Mari ambil peduli. Siapa Tuhan kita, apa benda yang wajib rasul belah mana, kera samiak tu apa dia. Mungkinlah dulu. Jawab dia. Bukan kubur masing-masing. Jawab itu pada kita. Kalau pandai boleh kemung. Kita bukan nak mati sekali. Macam-macam jawapan. Ni dia kata ni. Musannif kata siaplah. Kerana beberapa yang menasihat. Tak gitu. Nasihatlah, nasihat yang khas apa dia? Quran, hadis, hak tu nasihatlah. Nasihat yang ada suara Quran, hadis Nabi, kan dok royak ke masjid. Hari Jumaat pun royak atas mimbar. Ustaz dok kuliah maghrib, subuh, asar tak kiralah. Kalau nasihat tak suara tak apa, mati. Pak sebelah rumah mati seka. Semarin pak nak mati. Esok lusa ada ipar mati. Mari. Tu dipanggil nasihat juga. Nasihat ke kita lah. Cuma tak ada suara. Bunyi
bunyi-bunyi lah kawan mari duk sembang kedai mati. Itu nasihat lah tu. Nasihat dua jenis. Satu nasihat ada suara Quran hadis. Atuk guru duk baca, ustaz duk baca. Ingat kita hidup ni ada mati esok Allah tanya masuk kubur. Hak tu bunyi suara. Hak tak suara ni. Kapan aku amak sulung ni apa orang mati dah. Berlama-lama. Tengok di kubur tu. Tu nasihat kita tu. Pak mati. Bukan nanti sakit. Duk sehat-sehat sakit jantung mati. Duk sehat sebab lepas makan mati. Duk tengah dekat bini pun mati. Nak kata kena. Jadi mati itu nasihat nombor 2. Nasihat yang pasal tak ada suara. Cuma kita tak ambil perhatian. Mati dia ke kita. Ibarat supel ayam dalam raga. Semelih sekor, dia melih kaku. Semelih sekor lagi, dia. Satu hari, lah kali sampai giliran kita perak lagi. Ayam dalam raga, tuan tu semelih tu. Dia ambil sekor, kawan tu hidup kata, dia tu kena. Ambil sekor lagi, orang beri upah makan waktu puak. Mau tengok ayam. Kawan tu sebelah tepi, dia makan waktu. Sebab apa? Dia tak ambil nasihat. Dia tak usah bimbang langsung. Sebab apa? Kawan tu kena kaku. Lah sekali kau. Macam kita. Dia tu mati. Satu hari kita pun lagi ke mana? Tu dia panggil. Beberapa yang menasihat guru-guru alim ulama atau guru royak Quran, royak hadis. Senang royak lah. Nasihat tak ada sorang. Hak tu memang tiap-tiap hari. Sak kau ni mati, sak pak lon tu mati, sak makcik tu mati, sak dak kecil mati, sak tua mati. Tu nasihat juga. Nasihat bahasa tak ada sorang. Kalau orang isah tu habis cakap lah. Kita pasal tak isah, hati kerah. Matilah dia, bukan kita. Tengok kalau hati lembut dia takut. Esok aku pula Allah akbar nak mati macam mana tak tahu. Kepadanya di dalam dunia ada weh, ada kita lah ni. Tajuk dia kata ni kata ke kita lah. Tengok diri kita, jangan tengok orang lain. Jadi nasihat kat dia, kat kita. Orang nak sihat cakap nasihat. Maka tiada suka kepada ambil peduli. Dia tak peduli buat cara dia. Hanya bersenda-senda. Lebih teruk lagi, dia bukan sakat tak ambil peduli, sekarang dah persenda main pula. Seperti Tok Guru kata, dia kata gini, kalau pakak mengaji baik belaka, surga penuh esok, neraka kosong lah. Dia jawab gitu. Ada jawab itu. Pakak semua duk tuju nak masuk surga, neraka siapa nak tahu. Ni hak pasal kerah pedai. Saya kata apa, tiap-tiap kampung ada yang sekor. Kampung kami pun ada gitu. Tok Guru kata, jawab apa? Hanya bersenda-senda dan menyanyi. Menyanyi ni lah panggil peranyi-peranyi, sindir-sindir, olok-olok, ejek-ejek. Kami panggil peranyi. Jueh-jueh. Dia panggil peranyi-peranyi. Bukan menyanyi tu. Sepanjang-panjang masanya dia panggil peranyi. Kalau bahasa kampung kok paling dia panggil orang peranyi. Mu ni peranyi-peranyi mi aku ni, olok-olok akulah. Ejek-ejek mi. Macam tadi lah. Kalau semua pakak masuk surga kah? Neraka siapa nak tahu? Dia ejek mi tu. Atau dia kata kena lama-lama ke ni? Kosong lah neraka tu. Ataupun dia kata kena kubur masing-masing. Ada jawab itu pada hak kubur masing-masing banyak. Banyak jawab itu. Ni antara apa ni? Hak tak peduli nasihat. Dia kata musoneh. Dia nasihat kita ni. Tengok. Tak masuk lagi bahasan sifat 20. Dia beri nasihat dulu, beri sedar ke diri dulu. Serta mereka itu pula berkata, jika kita tidak masuk, maka kosonglah neraka. Ada sini kata tu. Kalau tak masuk neraka, pakak masuk surga belaka, kosonglah. Ni bahasa jenis degil ni. Saya kata apa? Lain cari kayu godang. Royak apa tak pakai. Orang jenis ni pula Tuhan beri sihat setengah tu. Lagi menega, lagi kaya. Dipanggil istidraj. Ingat. Ada dua perkara yang pelik Allah beri. Perkara yang pelik
kepada seseorang yang Allah nak beri dia, jadi lagi teruk, jadi lara, jadi sombong, jadi angkuh. Last sekali Allah nak piak beri. Ni dia panggil orang pemuakan, iaitu istidraj dia panggil. Beri sehat, beri kuat, lagi lawan, lagi sehat, lagi teruk, lagi kemah. Menega jadi sungguh. Kita yang semayang 5 waktu maulid ikan menega nak tulis tu sekupang putih. Nampak tak? Dia panggil istidraj. Macam Allah beri ke Fir'aun tu, Allah beri ke Namrud, Allah beri ke Fir'aun. Allah beri orang-orang zoling. Dia ni hebat berasa diri. Sebab apa? Last sekali Allah lipat piak tu. Tak semena-mena. Tu dia panggil istidraj. Jangan berasa serena. Dek. Menega kaya duit boleh, lagi lawan, lagi sehat. Hak duk lawan mati tinggal tak jenuh lah. Dek. Hak baik-baik mati habis. Tengok tu guru sak-sak seorang, sak-sak seorang. Hak penyambung duk hidup gitu. Aku gerang kadang-kadang tu. Tahu tak nyampe tak lama mati, sakit sepeta 2 kali piak mati. Tahu deh. Hak warok, hak soleh tengok tinggal kita. Seorang, 2 orang, seorang, 2 orang, seorang, 2 orang. Hak jahat ni Allah tak jadi apa ni. Tu bukan masalah sayang. Dia panggil istidraj. Ingatlah, dia ada perkara pelik ni 7 perkara. Perkara pelik. Yang Allah Ta'ala beri. Ada Allah beri pada orang beriman. Lah. Seperti Allah beri maunah orang beriman. Perkara pelik berlaku pada orang beriman, orang yang biasa ni, orang-orang awam ni, orang yang beriman. Dia panggil maunah, pertolongan Allah. Dia bagi karamah ke nabi-nabi rasul, dia beri mukjizat. Sebelum jadi rasul dia beri irhas. Pada orang fasik jahat ni, supaya dia jadi sombong megah lagi, supaya nak jahanamkan dia, dia panggil istidraj. Tengok kita ni. Serta mereka itu pula berkata, jika kita tidak masuk neraka lah, maka kosonglah neraka Tuhan yang luahnya. Dia pemain lagi. Kita pakatlah tinggallah benda jahat ni, pakat-pakatlah menunjuki redha Allah Ta'ala. Marilah pakat mengaji. Kalau tinggal ni buat kerja haram, dosa ni, Allah buat masuk neraka. Kalau tak masuk neraka, kosong neraka pula. Dia jawab main-main kita. Sakit hati kerat-kerat. Tu kata nak kata kena. Maka jika kalau dikosakkan dengan perkataan ini, kalau orang cakap tu dia niat dalam hati dia, dia kosak dalam hati dia perkataan kosong neraka tu, dengan bersenda-senda nak ejek-ejek menyah. Dia niat nak ejek-ejek men. Dengan janjian Tuhan. Apa janjian Tuhan? Buat jahat masuk neraka, buat baik masuk syurga. Dia nak ejek men tu, nak bisa sakit hati kita. Maka orang itu kekal selamanya dalam neraka. Yang ni kafir tu jatuh murtad dengan perkataan gitu. Sebab apa? Dia olok-olok janjian Allah, iaitu janjian neraka. Janjian syurga neraka jangan olok main. Olok main janjian Allah, kafir. Tu dah tu kekal selamanya. Jadi kafir macam sebuah berala tu, tak terbit dah. Jadi fasik tak apa. Apa maksud fasik? Orang beriman lagi tapi dia deraka pada Allah, seperti tinggal semayang, tinggal puasa, tak tutup aurat. Itu dia panggil orang fasik. Tapi dia tak kata kewajipan semayang tu tak wajib. Wajib semayang, wajib tutup aurat, tapi dia engkar saja. Dia kafir juga, kafir nikmat dia panggil. Dia panggil kafir juga, tapi dipanggil sebagai kafir nikmat. Apa maksud kafir nikmat? Kafir berdosa. Tapi dia tak jatuh murtad la ilaha illallah dia. Adapun kalau pemain jatuh la ilaha illallah dia, tak ada tiket langsung lah. IC habis tu. Tak ada IC, pendatang tanpa izin. Kalau kita ada IC, tak ada. Kalau kena lokat kat mana pusing pun dia tak buang negeri deh. Habis kuat dia buang juga. Dok dalam Malaysia tu dia buang Johor. Kalau tak ada IC,
Dia bola kapal, hambak kelik sana, mapuh kekeng kita. Dah jadi gitulah. Orang tak ada la ilaha illallah ni, supaya kita pendatang asing tak ada isi tu. Bila takat dia tak bubuh kat Johor boleh. Dia bubuhlah kapal, lu baliklah negerimu. Di mana tak tahu. Kita ada isi ni jahat dengan mana pun. Dia bubuh kat Malaysia ya, paling teruk Pulau Jerjak. Sebab ada isi lagi. Duk mila kau ngatu lah juga. Mana dia tak jatuh la ilaha illallah. Masuk gitu ni tak jatuh la ilaha illallah. Duk dalam Islam lagi. Ada juga janjian Nabi. Nabi akan gimik orang dalam neraka. Yang hanya ada Allah la ilaha illallah tu ya. Semayang tak biasa, puasa tak biasa. Harap janji tu lah. Bakar api lama mana tak tulah. Maka Nabi waktu baik. Kita harap tu ya lah. Jadi tak lari pada orang pasik tak apa. Ada pun kafir macam ni tak terbaik dah. Parti tak ada isi tu. Dia hamat terbaik di Malaysia tu. Orang Malaysia buat jahat dari mana pun dia tak buang negeri sampai England ni. Habis tinggi Pulau Jerjak. Duk dalam Malaysia lagi. Kalau musuh ni sebab ada isi. Gitu deh. Bisa habis tengok nampak. Gitu. Kalau musuh ni rahimahullah. Hei saudara-saudaraku, kata musuh ni. Tuan Guru Haji Abdul Qadir. Dia kata kena, jangan sekali-kali kamu pilih akan neraka di atas syurga. Antara syurga dengan neraka, jangan nak pilih neraka lah. Pilihlah syurga. Pilih tak apa, pilih jalan. Syurga tak tu dia Tuhan nak beri. Tapi kita pilih jalan. Nak tu macam mana orang tu ahli neraka, ahli syurga. Bila Nabi sebut kata kalau basah neraka sejak azali, kalau syurga sejak azali. Tu dia. Kalau basah celaka sejak azali lagi Allah tulis dah, mu akan pusing pergi mari masuk neraka. Mu akan pusing pergi mari masuk neraka, masuk syurga. Dia panggil celaka bahagia bila lagi? Tuhan tanda siap sejak azali lagi. Lepas tu nak tunggu itu. Kau duk tunggu Tuhan masuk neraka, syurga. Bukan macam tu. Maka kamu nak kenal lah ahli bahagia. Ahli bahagia gini. Jalan yang dia buat atas kehidupan dia nak menuju ke mana? Kalau hajat kebajikan dia boleh buat. Itu termasuk ahli bahagia. Tapi kalau hajat jalan kejahatan dia tak buat. Tak berani buat, tak boleh nak buat, tak mampu nak buat. Itu orang bahagia. Ada pun nak kena jalan ahli celaka. Hajat jahat anytime. Anytime, first time, part time semua kali kan. Dia boleh belakang. Aku tak tahu orang putih bunyi time belakang tu. Every time. Anytime, tak kira apa yang masa pun. Tengah malam boleh. Hajat jahat, hajat baik dia jadi tak boleh. Itu dia panggil ahli celaka. Nak kena macam tu lah. Walaupun Tuhan kata selalu orang bahasa celaka sejak azali. Kalau bahasa bahagia. Tapi tengok hidup, masa hidup dia. Jalan yang ia ritih, jalan neraka ke jalan bahagia? Tu jawapan yang dia beri. Kalau tidak kan, pakai tunggu. Terus buat apa? Bukan macam tu. Bukan boleh tunggu. Dia jalan rintih, jalan mana? Kalau hajat kebajikan dia payah, itu orang jalan celaka. Kalau hajat kejahatan dia mudah, itu orang jalan celaka. Kalau hajat kejahatan dia payah, hajat kebajikan dia mudah, itu tanda bahagia. Tanda ada lah. Tengok qala musannif rahimakumullah. Gitu deh. Macam langit nak hujan lah. Kalau gelap sangat tu, gelap semua tu tanda apa? Tanda nak hujan. Macam itulah kita faham. Ada tanda orang bahagia. Tanda boleh. Ketentuan nak masuk kita tak tahu. Tapi tanda ada. Hak takutnya tanda pun tak ada. Masuk je lagi. Kenapa hang gitu lah? Itu akidah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Qala musannif rahimakumullah. Gitu. Bila orang hajat jahat, kita tak berani buat. Itu tanda bahagia dia bagi. Ada pun nak masuk syurga neraka tak tahu kita. Tak tahu. Tapi tanda bahagia ada tak? Ada. Tengok qala musannif rahimahumullah. Kalau bini itu dah dapat mutah makan asal tu tanda apa? Tanda nak boleh anak lah.
Ni tak langsung nak mari bulan. Ada tak? Tak nak tanah boleh nak bila. Macam tu lah. Mudah saja. Allahumma salli rahimakumullah. Dia mata tak boleh bini muka tak tu. Duk mutah tu dia lah tu. Sak-sak bakal, sak masa sedap ni dia lah tu. Anak boleh pula dah menyipu. Tengok. Anak yang nombor apa? 16 orang dah tu dia. Dia ada tanda dah, ada tanda. Begitulah celaka dan bahagia memang Allah tentu. Tapi tanda dia bila? Masa kita hidup ni. Tengok dia ahli bahagia, ahli celaka. Tak tengok orang, tengok kita. Kalau berat kau berjikan tu, nampak berat kau nu. Itu mudah ya. Itu jawapan lah. Gitu. Hei saudara-saudaraku, jangan sekali-kali kamu pilih akan neraka di atas syurga. Antara syurga dan neraka, jangan duk pilih neraka lah. Yakni pilih jalan pergi masuk neraka. Buat hak haram, buat hak salah, tinggal mengaji tak mencara, usuluddin, fiqh apa tak cara langsung. Itu jalan nak tepah dia panggil. Ahli neraka tadi ni. Dengan kamu pilih akan serenok. Nampak dia kata? Pilih serenok. Macam mana serenok? Serenok, mengaji kan serenok. Semayang serenok. Mana ada semayang serenok pada tak? Serenok. Tak serenok leh. Semayang serenok mana ada. Ustaz pun malas cakap. Bunyi bang Allah tu. Saya dah mau komat lagi. Dia gitu. Sebab tak serenok. Cuba konsep dulu ni. Terkau nak masuk awal sebab anak hidup dekat. Sebab apa? Sebab senang. Lewat ni lepas kau dan derang ni. Aku tahu lah. Benar serenok ni nak teka awal. Sebab apa kita pekan hari teka awal? Sebab apa? Nak pilih ikan segar-segar. Sebab apa? Serenok membeli. Tengok ikan, tengok buah. Serenok. Pergi masjid biasa hari awal. Obat tak pergi leh. Orang ban dekat ban nak masuk. Maaf lah baru sampai. Sebab tak serenok. Tapi dipaksa lah kita. Tu dia panggil pilih serenok ni. Serenok ni memang teka pergi awal. Tu yang ulama kata, gi pasar kalau boleh gi lewat. Tapi habis kan. Kalau gi masjid dia suruh gi awal. Kita gini bertukar. Masjid gi lewat. Yang kita gi pasar Rabu, pasar Jemaah, pekan Rabu, pekan Jemaah. Tak ada. Gi pukul apa? Pekan buka 9, kita pergi pukul 7.30. Gila. Buka kita yang mula-mula. Nampak tak? Tepat serenok, dia mesti cepat. Dia kata itu. Jangan pilih serenok. Dia kata. Serenok dunia semata-mata. Maksud itu bukan tak lagi. Tapi jangan tinggal akhirat langsung. Bisa kata mulai. Pada masa kena. Masa dunia lah. Yang sementara ini dunia ni sah. Dia 3 fasa. Fasa 20 pertama, 20 kedua, 20 ketiga. Kita lah ni saya 48. Saya duduk fasa ketiga lah, fasa Junan. Kalau berusaha saham tu berusaha yang menjunan. Dia 20 yang pertama, kita lepas lagi. Lepas semua lah. Mana ada yang 20-an tak? Kita kenal kelik 20 yang pertama kita buat entah apa. Ikut dalam masa tu dengan seluar ketat, hanguk kepala, maya lewat. Zaman 15, 17, 18, 19, 20 pertama. Kalau kaji-kaji tak ada benar pek dah buat. Ikut bersaruk. Mengri mutu saja pek gelak. Cak kerus, cak magak saja pun 2 hari cak. Duk mi magak mutu ya, bukan pek dah pak. Pelik kecil, pelik besar. Esok buka pula dah. Main exhaust tu. Exhaust big and power. Berapa hari dah main tukar mutuku tu. Sak menarik. Sampai gelap. Esok macam tu. Tu 20 pertama. Apa pedah kita? Nak jawab Tuhan pada tak? Tak ada. Kenal kali Allah. Tak ada apa satu. Nak buat tak apa. Hak 20. Hak 20 pertama tu sipai. Tobat buat. Masuk 20 pertama kedua. Yang ni 20 tahun ke 40 tahun. Gagah nak jadi orang sikit. Itu. Tu pun teruk lah. Masa tu mengaruk tu. Dia mengaruk. Gagah jadi orang sikit bila menikah. Menikah lah. Menikah tu jadi orang sikit. Tu pun tak ada lah kebajikan kita buat. Teruk kita ni. Kalau ni pasal las. 20 yang ketiga. Nabi kata umat aku umurnya 60.
ke 63 tahun hak tu ya. Jadi kita ni kok ni lah. Saya 48. Apa hari lah kekok tu. Kok ni. Barazak lagi teruk. Saya boleh kira dia lah hijau. Kan cukup tempoh lah. Jangan duk main. 20 akhir ni. Makna dia kenal kalau kata main battle. Lawan 100 kali 4 kali 100. Hak Allah tu lah menentu. Nak dapat pingat emas ke pingat perak ke apa. Kalau hak belakang kita lari slow. Hak 2 lari slow. Hak 3 lari slow. Hak Allah tu dia memberi kat Ben Johnson. Kalau kita dulu boleh menang ke dia potong. Tapi kita bila lagi hak slow apa lah kita dah. Kau ujung kau lajak. Mengaji tak cara semayang tak ikut dah. Ni. Jadi kita lah ni. Sudah panggil tu. Pada masa yang sementara ini. Dunia ni sementara sungguh. Saya. Ni. Tengok. Kena buat jangan duk pilih seronok. Pilih akhirat. Walaupun kita malah mengaji tak seronok, mari juga. Walau semayang jemaah tu benda tak seronok, mari juga. Ni. Ikut hukum hakam bukan seronok. Hak ni tak boleh buat, hak ni tak boleh buat. Tak tahu. Orang betina dok kena buku rambut. Kalau tunjuk rambut merah kitnya lawa, syok. Tahu. Kalau keriting rambut zaman dulu ni best tak? Best. Tapi oleh kerana nak jaga tu, tutup juga. Ikut hati orang betina kalau boleh rambut, dia buat macam-macam jenis. Tapi tak boleh. Maka tahan juga bahawa kita pilih akhirat. Walaupun tak senok dunia ni. Hak buat tu bahawa dia pilih senok. Mengingat muslimat orang betina segenok lah tutup rambut. Tak syok dia. Orang betina ni suka tunjuk korang panggil dia. Sebab tu bila hari kenduri segala gelam mah duk taruh dia pakai semua. Lepas tu dia minta kerja pula nak basuh pinggang. Dia nak selok tengok gelam mah tu. Hak tok laki dia beli tahun 70 waktu habis. Dia bubuh kat ni habis. Sebab banyak tunjuk. Perangai orang betina suka tunjuk. Tapi oleh kerana Tuhan tak beri, maka dia mampu. Tu bagus tu. Sabar sat. Tunggu di akhirat esok, tunjuklah syurga tu. Kena tutup sat, sana tak boleh, sini tak boleh. Jangan pilih serenok dia kata. Kalau pilih serenok siap. Qala musannif rahimakumullah. Dan redalah kamu akan berat penak beramal. Mengaji, semayang, puasa apa nak mari ni. Benda amal berat belakang tu. Duit pula bila banyak-banyak kena bayar zakat pula. Jadi gitu. Kalau duit zakat ni duit 100,000, zakat puluh. Kalau sebelum duit ni boleh buat. Jadi gitu. Buat juga. Jangan kira. Berat tak? Berat dia panggil. Berat hati, berat perasaan, berat tanggungan. Macam kita buat amal berat tak? Berat. Mengaji ni bukan seronok. Minum dengar ustaz Zamri Janggut ni. Tu. Kalau pian-pian ni kena kopi O simpan 4 sedap ke? Tapi ngaji tak? Kena mari juga. Dia kena reda kamu akan berat penak beramal. Dan susah payah dunia. Payah dah dunia ni payah. Payah tak mana? Hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni haram, hak ni makruh, dia ada hak dia. Waktu ni kena semayang, waktu ni kena bakit tidur. Walaupun waktu subuh tu sedap tidur, kena bakit juga sebab wajib. Payah tak? Payah kita. Anak boleh anak pula kena hajar mengaji pula. Tak mengaji dosa mak pak pula dah kena hajar mengaji. Ada bini kena hajar bini pula dah. Ada harta duit zakat pula dah. Macam-macam lah. Lepas tu kena berjihad lagi, berjuang lagi. Kena royak amal ma'ruf nahi munkar banyaklah. Hak ni berat dah weh. Berat, susah payah dunia. Asalkan senang akhir. Di akhirat tu. Bila mu teruk sini, dia bayar gaji di akhirat. Tuhan dia bayar gaji akhirat. Dia tak bayar selalu. Bayar bila? Akhirat esok. Dia tangguh sat gaji. Bayar bila? Dia beri pahala dulu. Duduklah akaun dulu. Lepas tu, nak cok terbaik, mati dulu. Nak tu kena mati. Tu dia panggil. Kita. Di dalam syurga, yang ada di situ syurga tu, sekalian bagai-bagai. Bukan bagi-bagi, bagai-bagai. Berbagai-bagai kesukaan. Mata-mata, telinga-telinga. Apa masuk?
Benda lah syurga ni pandangan mata tengok segenap. Taman, kebun, sungai, bidadari. Orang cantik-cantik. Lawa-lawa. Lawa cara mana bidadari? Ulama besar mimpi. Mimpi bidadari. Dek. Tengok. Ni dok buat tajuk lagu Bidadari Salju. Aku dah ingat cara mana. Orang Tino pula tahu kan yang bidadari. Tak pada langsung. Bidadari ni ulama tu bermimpi jari dia. Bakit esok dia tengok orang Tino dia mutah. Tengok bidadari, tengok orang Tino mutah tu. Allah, bidadari lawa tahu mana weh? Tu dia nak oyak, aku tak tahu oyak dah. Habis. Tengok Allah, tengok orang Tino nak mutah. Kita ini tak sabit tak tengok, aku tengok pakai tak tengok orang Tino. Mutah itu. Lawa sungguh bidadari. Kita dipanggil perkara sam'iyah. Wajib kita iman dengan dengar ya. Dengar dia pula daripada Rasulullah. Lawa sungguh. Lawa sungguh. Kalau musannaf rahimah. Kita artis dalam TV tu kita lawa bercakap. Artis zaman ni aku tak kenal. Artis zaman kita dulu ni Norino. Itu. Zaman tu ka Zilo Jalil. Kerak gambar tepek lah rumah. Abang Razak pun ada zaman tu tepek. Tahu ya kita. Zaman tu ni. Habis cakap. Tu manusia ni ya. Bidadari lawa tu dia tak kesukaan butir mata. Dan telinga-telinga suara-suara ya sedap-sedap senuk. Kita mendengar akan Nabi Daud membaca akan kitab Zabur. Tahu mana ni kitab Zabur sedap ni? Burung berhenti tu. Kalau Nabi Daud baca kitab Zabur sedapnya. Kita baca Quran dah biasa burung berhenti, burung lari habis. Jadi telinga kita akan dengar sedap. Nabi Muhammad baca Quran. Masuk Islam jing. Bila dengar Nabi masuk, dengar baca Quran. Kita duk pasang tepi kedai Cina kio Quran dah apa juga masuk. Tak jadi apa. Tapi Nabi Muhammad baca Quran, jing masuk Islam. Allahu Akbar. Tu kata Nabi Muhammad baca Quran dalam syurga esok. Nabi Isa baca Injil, kita dengar dalam syurga esok. Dan Nabi Musa baca Taurat. Dalam syurga esok. Tu dia panggil telinga-telinga kita dengar hak senok-senok dalam syurga. Makanan hak sedap-sedap dalam syurga. Mata tengok yang indah-indah dalam syurga. Macam raja di atas tahta kita duduk. Kalau masuk syurga insya-Allah. Bisusah payah sat atas dunia ni. Tengok. Bahkan ke semua kemahuan nafsu dan hawanya hawa nafsu semua ada lah tu. Kecuali tak ada api. Tok Guru yang tak ada katanya. Ada tak rokok dung? Ni dalam syurga. Tanya soalan api tak ada. Waktu tu tak mau kok dung lah. Dia tagih kok dung. Jadi soalan dia bertanya kok dung. Teruk ni. Kok dung api tak ada. Api lah neraka tu. Syurga tak ada api nah. Tak ada api. Buah-buahan dia tu sebut tak? Pokok dia akar balik atas, buah balik bawah. Lah ni kita ada pokok gitu ni. Nak makan buah sebutir pun kena kerabat. Lah ni dak gitu. Petik buahan kok tu. Jangan bayang dengan kepala otak kita lah. Tak dapat dibayang dengan fikiran, tak pernah dipandang oleh mata, tak pernah dengar oleh telinga. Cuma tara tu yang boleh royak. Hebatnya syurga. Tengok kalau musannif rahimahullah. Kata tu. Segala kesukaan. Maka orang yang pandang kepada kesukaan yang selamanya, yakni orang yang pilih entah apa? Pilih cari jalan kesukaan yang selamanya, yakni nak kekal di syurga. Inilah yang sebenar-benar orang cerdik. Dia kata itu. Dia kata, inilah yang sebenar-benarnya cerdik. Tu dipanggil orang cerdik. Makna apa dia? Dia buat benda ikut peraturan Tuhan. Sebab apa? Dia nak dapat senang lama. Ada pun kalau lepuh peraturan Tuhan, dia senang saya. Sini ya. Esok payah. Tu dia panggil orang tak cerdik.
Kita tengok cerdik lah, dia pandai tipu kok ni, kecoh kok ni, rasuah kok ni, nipu kok ni, keloh kok ni. Oh, hebat dia. Tapi pada hakikat tak cerdik. Sebab apa? Di sana payah. Kita tengok pula orang beriman. Nak buat nu tak boleh, nak makan riba tak boleh, nak main judi tak boleh. Rugilah. Kalau makan riba menega, utang lah. Tak itu. Pada pandangan, hak tak kerti ni, tak cerdik ni. Tapi hakikatnya tak cerdik. Nampak cerdik lah. Tengok dia menega tipu. Cepat kaya. Ni menega betul ni, menang kaya. Tak cerdik mau menega. Sebenarnya kawan tu lah cerdik. Tengok orang duk menega tu. Satu hari ni, Saidina Umar Al-Khattab jalan di kota Madinah malam-malam. Dengar orang Tina dengan mak dia duk cekak. Deh. Orang Tina ni dia menjaga susu. Suka main. Jadi dia dengar orang sembang. Dia tengok rakyat dia hak mana susah dia. Mak orang anak dara seorang dengan mak dia. Dia kata, susu kita ni kurang dah. Tak ada. Mak dia kata ginilah, tambah air. Amirul Mukminin bukan nampak. Padahal Umar Khattab dah umur. Anak dia jawab apa? Mak, walau Amirul Mukminin tak nampak, Allah nampak. Dari segi untung nak berniaga, untunglah tambah air lah. Umar Khattab tak cakap banyak ah. Dia tak tanya budak ni CJ Master ke? Tubik lulusan mana ke? Dia dengar hak tu lah. Malam tu juga ketuk pintu anak dia. Bangun-bangun, siapa nak nikah? Tu dia. Tu Umar Khattab cari bini kau nak mudah Dengar kes tu Budak satu perkataan, budak tu kata, kalau begitu mak, Allah nampak. Walau Amirul Mukminin tak nampak. Dia kata, aku nak buat menatu budak ni. Lari klik malam tu juga, ketuk pintu, siapa nak nikah? Bangun anak dia seorang menikah, nama Asyim. Dari Asyim keturunan turun dapat cucu, nama dia Omar juga, Omar Abdul Aziz, Khalifah Agung zaman Bani Umayyah. Cucu pada apa? Sebab cari benih molek. Cari benih beriman, dapat beriman. Cari 3 suku, dapat orang putus. Woi, kulit putih lawa. Maya tak biasa hayak. Buat pula bapak apa? Tunggu anak cucu kita esok. Anak hakik daya yang dah pak pun hakik daya. Bibir merah siang malam. Bak apa? Tok dia pun bibir merah. Itu. Dia jadi gitulah. Ajaran turun tu. Jadi Umar Khattab tak tanyalah. Dia ni kerja apa, CJ apa. Terus pergi nikah terus. Apa nak nikah? Aku nak kira. Mewak menatu kes tu ya. Kes budak tu tengok Tuhan dulu. Apa hal kira Tuhan dulu. Ada agama tu dulu. Kita ni dah cari kulit putih lawa. Aku pun macam tu. Aku cari. Tak, gambar je lah gambar. Tak lawa tak mau. Nak jadi apa tak tahu. Babrahim pun tanya aku dah boleh nikah lain. Cari lawa apa tu. Haudoh kena. Perangai macam tak ni. Memang Nabi wayak cik agama. Tapi telangannya kita tak payah. Tengok tu dia panggil. Agama tu dulu. Nampak bodoh lah. Nampak macam bodoh lah. Jual lah kerja. Jual susu kambing nak darah tapak. Pelajaran tak tahu lagi. Tapi agama tu dulu. Maka turunlah benih yang baik. Iaitu jadilah seorang khalifah agung. Iaitu Omar Abdul Aziz. Seorang yang warak soleh dia. Pemerintah 2 tahun. Khalifah Bani Umayyah. Hebat namanya. Sebab apa? Dia jadi cucu kepada Umar Al-Khattab. Kes tu, main cucu dulu ni. Tengok. Kalau Musonai Ibrahim. Benih kutik tu. Gitu. Inilah yang sebenar-benar cerdik. Apa dia? Nak buat apa pun tengok tu. Hak Tuhan marah jangan. Walaupun rugi. Kalau kita seorang menega. Walaupun benda tu untung, tapi jadi salah, jangan nak buat. Tu orang cerdik. Salah dari segi ni lah, dari segi hukum Tuhan. Dari segi undang-undang ni tengok keadaan lah. Tengok keadaan lah. Deh, undang-undang tengok keadaan. Inilah yang sebenar-benar cerdik, yang pandai ia menjaga
dan pusing kesenangan dirinya, tu dia panggil orang yang pandai jaga diri, jaga kesenangan diri. Pusing ni maknanya dia pandai kontrol. Pandai orang kata ejah diri kita. Jaga diri kita, tu orang pandai dia kata. Bukan orang pandai ni pakai remah ikut dang. Walau kita nampak genos lekeh sangat ni menega tak maju ni, sebab kita menega cara halal. Kawan tu maju dia tak kira. Betul salah tiba ya. Haram halal ya. Hak tu memang kilo tipu tak kira. Janji untung. Nampak memang sedap tapi sebenarnya bodoh. Sebab payah di sana. Tengok kalau musannaf rahimahumullah. Macam orang menega buah lah. Ya tu. Kalau buah hak ketul-ketul dia tak di atas, dia buat bunga-bunga, balik bawah luka buah hak teruk. Orang pakai pukul beli raga teruk. Beli buah guling. Hak atas tu sikit bawah teruk. Tengok. Macam orang jual ikan. Ikan hak marin dulu dia capur hak gini, dia royak kata apa? Ni ikan baru. Maka hak tu juga jadi rosak dia, kena dakwa esok. Tu tukang. Hari ni royak hari ni, harga lain. Hak marin royak marin. Ni capur sekali buh royak kata hari ni, orang pun beli, tipu dah. Payah menega apa? Memang apa dia, sebab tu payah nak berkat kita ni. Tengok kira kafe geling kita hak beriman. Ada kitab hadis semua ni. Nabi satu hari jalan masuk dia Pekan Madinah. Nabi tengok ada orang lunggu buah kurma kering. Nabi seluk tangan balik jalan, Nabi buat tubik kurma basah. Nabi kata sebab buat ini. Dia buat tipu, dia buat kering di atas. Bila orang beli pakai cebok masuk. Tengoklah. Ini ada tak? Ada kita. Ni banyak orang menega ni. Tu bab menega. Kerja apa tak kira lah. Jangan tipu. Kau nak main rapat main. Kereta baru Proton Saga, barang baru turun harga. Aku mesti kira samalan. Kita pun terkong gila. Jangan takut adik-adik. Ini barang dia kata. Dia jual menata kerak mozaik tu. Pekom macam ni, udah ingat lagi. 1-2 tong ni. Berapa ratus mozaik panjang, kerak mozaik panjang tu. Mozaik tu dia celuk dah satu esik pa. Bila toreh macam toreh ketau. Tengok ini pisau apa ni. Kereta baru Proton Saga, barang baru turun harga. Makan megi atas para untuk rugi belakang kira. Kita jual RM10 ya. Kita pakak beli orang. Dia toreh perak nak bunga boleh. Saya kata kerak mozaik payah. Kita kena pakai grinder tu. Tapi tengok dia buat itu kertas macam ni. Mozaik kurang tu gini, paksa gini. Sedangkan mozaik tu lemuk lah. Orang beli berpotong. Saya pun klik beli juga bingung ke. Kalinya aku kena. Sebab dia cekak sedap. Barang baru turun harga RM10. Kerak mozaik tu mahal. Dia tu. Itu dia. Kita mari tengok dia bersyarah tu sedap. Beli habis banyak orang beli. Dapat RM110 kalau RM100,000. Saya klik toreh tekan. Ya, tak boleh. Aku tak berlaku parah sungguh lah. Toreh, yang boleh torehnya batang pisang. Awak. Dia berpahang. Saya tanya kawan, mozaik tu dia celuk dah. Satu bahan, supaya toreh bulat boleh buat bunga. Siok lah kalau buat mozaik bunga boleh bulat. Kita pun tak reti molek. Beli semua. Aku duk ingat sampai hari ni lagi. Kita baru Proton Saga, barang baru turun harga. Kena dah lah weh. Kena lah tu teh. Gi minggu depan tak ada. Dia tak jual lah. Gi mana? Jenis sekali-sekali banyak kali kena. Tu tuan-tuan. Makan darah ni sehari. Esok akhirat esok dikira tanya klik. Walaupun RM10 kalau RM1,000 kan. RM1,000 jenis jawab esok ni. Ni kalau tengok dia dengar dia tahu ustaz ni beli dah kali. Tengok. Tapi orang berjual elok memang sedap. Banyak ada mi hidup pusing ni orang jual belilah. Dia pusing senang tengok. Dan pusing kesenangan dirinya. Ni orang pandai. Dia jaga hak ni tak boleh, hak ni haram tipu tak boleh. Meniaga pun dia buat betul molek. Jangan nak buat ni cucu tak laku dah semarin habis tu.
Dia jerah, dia masak pula. Jual pula, orang beli pakai kat sedap langsung. Kalau orang jalan barang dah. Jaga molek. Benda tu akan dikira, dihitung juga. Hendaklah saudaraku ketahui bahawasanya Tuhan kita tak tilik kepada elok bakal. Apa maksud? Tuhan ni dia tak nilai seseorang akan keturunan bakal benih. Macam ni. Tuhan nak bubuh dia jadi nak masuk syurga esok ni, nak masuk syurga atau neraka. Tuhan tak pilih kerana dia ni bukan keturunan bangsawan ke, jenis usahawan ke, hartawan ke, entah apa lagi, karyawan ke, tak kira lah. Dia kira gitu. Dia bakal benih pak. Dan keturunan keturunan panglima merah ke, keturunan panglima harimau berantai ke, tinggal gatai dah. Keturunan tak kira. Tuhan tak kira keturunan siapa dia. Ni tengok keturunan basak dia ni. Pak dia dulu pun menebah bukit, menebah jalan. Anak dia pun menebah lokang. Cucu pula korek parit. Keturunan memang keturunan komar lah orang panggil. Kuli strik, kuli batak orang panggil. Tapi Tuhan tak kira situ. Kena yakin dah. Jangan duk hebat sebab keturunan. Zaman Rasulullah sebelum masuk Islam, sebelum hari awal-awal Islam ni, orang kafir ni tiap-tiap tahun dia mau buat perhimpunan. Dia kata Mekah tu. Bakitlah. Bakit-bakit cakap lah. Aku keturunan tu, ukit tu. Allah ayat Quran tu orang tegur. Ini. Kawan ni royak lah. Aku dulu ni aku dulu ni Tok Wan, aku ni panglima. Kau royak lah. Berjuang kita. Kawan ni bakit pula royak. Tiap-tiap tahun buat itu. Jadi orang apa? Megah dengan bangsa tu. Megah bangsa dengan suku, dengan kabilah. Masa tu. Allah tegur. Allah tak tengok. Inna akramakum indallah. Sungguhnya yang mulia di sisi Allah. Atqakum. Orang yang takwa pada Allah. Mu keturunan bangsawan ke, keturunan sultan ke, apa ke, tak kira. Karyawan ke. Tak kira lah. Tak kira gitu. Tengok. Keturunan pun Tuhan tak kira. Dan elok rupa dan paras. Tengok muka cantik, bujur sirih, pipi. Tak kira gitu. Tuhan nilai gitu, teruk kita. Muka saya gagah, muka Barazak. Kalau nilai tengok rupa parah lah, Tuhan nak nilai kita syurga neraka, teruk kita. Barazak. Jenuh otak. Gitu. Tuhan tak kira menghuduh, tak apa. Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah, hitam kelip, bibir besar, rambut keriting. Tapi tapak kaki dia dengar di Sidratul Muntaha tu. Nabi naik Mi'raj. Atas tu ada satu garisan, dia panggil sekatan Sidr. Sidratul Muntaha. Dengar tapak kaki, gedegang berjalan. Tanya Jibril, manusia ke apa dia ni? Jibril kata manusia. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Hamba Badwiyah. Siapa apa? Dia mengamalkan sunat wudu. Dia semayang, dia semayang sunat wudu 2 rakaat. Dia panggil semayang tak ada waktu. Dia panggil semayang bersebab. Semayang sunat bersebab. Sebab apa? Sebab ambil wudu, biar mana tak kira. Ambil wudu semayang. Semayang sunat wudu. Hak tu bukan Nabi buat, sahabat buat. Tepat dia di mana? Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Tu dah panggil Tuhan bukan kita tengok upah parah. Maka sunat ada lagi. Nak semayang boleh. Tak ada semayang apa kita kira buat belakang. Kita buat semayang wudu. Semayang 2 rakaat. Semayang kerana berwudu. Tu dibuat oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Sahabat Nabi yang kena. Dia jadi tukang azan. Yang kena tekan perut. Padahal upah parah. Tak lawa langsung. Sebab Tuhan tak tengok upah parah. Betul lagi wudu pun. Dan elok rupa dan paras. Ada seorang sahabat Nabi juga, kulit hitam juga, nama Sa'id. Rambut keriting, bibir tebal, hidung kembang. Kulit jangan kira hitam metrik. Bukannya hitam ni. Tak tunggu lah. Tanya je nak menikah tak? Siapa tak mau menikah? Orang jatah. Nak menikah duit tak ada. Nabi buat satu surat. Beri ke dia, muak pergi sekian orang ni. Dia buat pergi. Dia buat pergi rumah seorang Pak Long tu.
Pakcik tu baca-baca, aduh, suruh menikah dengan anak dia. Anak dia lawa. Buatlah weh. Leh. Jadi anak dia kata, ini perintah Rasulullah, wahai ayah. Anak dia teliti sikit. Rasulullah perintah jangan duk batah. Tak boleh. Maka sahabat pakat kutip duit nak buat emas kahwin, beri ke dia. Beri ke Sa'id. Sa'id ni beri pegang duit kahwin. Nak pergi beli baju lah, nak buat akad nikah. Duit sikit-sikit sahabat pakat kutip beri. Bila nak beli saja, dengar genang perang. Jihad fi sabilillah. Kena pergi perang. Nak beli baju pengantin ke? Nak beli pedang? Nak beli pedang ke? Baju pengantin beli pedang. Kalau kita ke apa pedang-pedang, mau pergilah dulu. Kita tak tahu sebab tu teruk. Kalau kita bawa Islam tak sampai. Tu sahabat dia bawa Islam sampai kita. Kalau Islam start di kita lah pakai sudah gitu payah-payah tu sah. Tak mau dengar sudah, mongoh kita. Tak ada, dia pergi beli pedang. Pergi perang tu. Bila perang mati, tak ada menikah. Allah Akbar. Nabi tengok-tengok dengar mayat dia tu, Nabi teriak tu mata. Nabi paling sambil tersenyum sampai nampak gigi. Sahabat tanya sebab apa? Rasulullah, tadi mu teriak sedih. Lepas tu mu paling senyum. Nabi kata, aku sedih sebab dia kepunang tak menikah. Sedih dia. Mati tak ada nak menikah, tak rasa menikah. Aku paling sebab apa? Aku nampak dalam syurga bidadari pakat hamba Sa'id dalam syurga sampai terselak betih. Nabi paling tak mau tengok betih bidadari. Tu tuan-tuan, bidadari hamba beribu orang jenuh lari. Sekali dengan Eropah Zira hamba kita, Abi Abadi hamba kita. Kalau dia mau makan nak kita jadi gini kita. Tidur tak tidur kita. Baru-baru orang biasa ni bidadari. Allah barzau. Abang tu tak tengok apa barah. Kalau semak jangan dengan semak kita. Tengok. Tengok kalau merah dia tu di sini. Dan elok rupa dan paras. Elok rupa ni macam orang kok belah Arab orang putih tu. Kita Melayu ni banyak kainnya hudoh. Orang pendek-pendek, hidung kepek-kepek. Demo hidung macam kulit merah putih. Tinggi-tinggi, dada besar. Kita ni kemetak tengok saya Abang Razak pendek belakang. Babahin gagah besar sikit. Macam hak hogang. Tapi kulit pula jadi warna lain. Yang putih lah. Kita tak ratu ya. Orang kok belah nunu, lawa-lawa lah. Tengok. Tapi sama-sama kita kemah lah. Sama-sama kita kemah kali. Dia gini ya, nak pergi kita semak, jangan pelagor dengan orang semak. Dia petua nak pergi kita lawa, takat gambar, jangan takat gambar hak orang iseng. Cari hak teruk-teruk orang asli ke pak pergi kita. Perak masuk Facebook. Muka kita yang kena like, bukan orang asli tu. Tarik pun muka semak, jahannam kita. Dia mau kata orang asli mana tu. Dia tu petua nak. Dia mau kata nak pergi petua lawa macam mana? Takat gambar jangan boh dengan orang semak. Cari hak uduh sekali. Hak gigi jongan ke apa gitu. Boh dengan kita. Kita ya semak. Gitu nak rupa-rupa tak boleh. Allah tak tengok. Rupa dan paras hanya semata-mata tilik. Tuhan tengok kepada hati-hati kita, ikhlas ke tak? Kerana Allah ke tak? Buat sungguh-sungguh pun tak? Betul hati ke tak? Ada kenak ke tak? Dan amal-amal baik juga. Amal-amalan yang baik kita buat. Baik dari mana? Kira tak? Kira. Kita lalu kok jalan, tengok-tengok ada sapah tu jalan. Kita tak turun mutu pun sambil-sambil kuih kaki. Begitu ya. Padahal kita tak ada apa. Kosong. Padahal Allah kira. Akhirnya saya tengok-tengoklah pahala pesona ni dapat istana sultan ke apa? Hari tu mu kuih buahnya jatuh tengah jalan. Wah itu. Piang. Bagi kita tak ada apa lah sebab kita nak lalu. Tapi oleh kerana buahnya lurus tengah jalan, payah nak lalu. Kita pun kuih tak turun mutu pun sambil-sambil sepak itu ya. Bagi kita tak ada apa lah. Ayo. Bagi Allah, Allah kira. Kira esok Allah tunjuk juga. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah.
Siapa-siapa yang buat kebajikan walau sebesar zarah. Zarah ni debu. Cik lagi. Allah akan perlihatkan. Walaupun kita kuih dengan kaki. Benda yang duduk tengah jalan. Pernah paling kecil sekali dah. Dikira oleh Allah. Itu Allah Maha Adil, Maha Kasih Sayang. Ingat dah. Abang tu buatlah benda baik ni. Sikit pun buat. Jangan duk kira nak buat benda jahat. Kita nak buat benda baik. Tengok. Sikit lagi dah. Maka ini kesimpulan dia. Kesimpulan dia, kalau tak tengok upah parah, Allah tak tengok bakal benih, Allah tak tengok keturunan, Allah tengok hati, Allah tengok amal. Jadi benda apa ni? Maka ini satu kemujuran. Mujurlah Allah tak tengok upah parah. Allah nak nilai baik bos orang tu bukan kerana muka, bukan kerana keturunan. Yang amat besar bagi kita, benda yang sangat mujur bagi kita. Sebab apa? Yang huduh baka dan huduh rupa. Mujur bagi siapa dia? Mujur bagi orang yang huduh keturunan dia. Keturunan pun orang basak-basak saja. Orang kuli-kuli saja. Pecacai. Pecacai akut najis. Kena boleh. Tok orang pun akut najis, cucu pun akut najis. Orang kata keturunan komar lah. Tapi lega. Sebab apa? Tuhan tak nilai sabit bakal benih. Dan huduh rupa. Walaupun hidung sengit, telinga pun kepek, kulit pun hitam, gigi pun jongnya. Tapi dalam hukum pekah, nak menikah jangan pilih hak huduh sangat. Dia kata kelik. Sebab tidak mendatangkan syahwat. Bukan kau tengok Allah tak lalu. Bila tak lalu esok tu benih tak mulai. Dia kena cari lawan. Wah. Kalau huduh mau duk gini kita tak boleh jadi. Lema kira bini dah itu. Selok-selok tengok Allah, nak tengok pun termutah. Janganlah, tak boleh. Sebab dia tidak mendatangkan keinginan. Jadi rosak keturunan juga esok tu keturunannya bebal, tak cerdik. Sebab kita buat dengan tak bersungguh. Tak ingin buat gitu-gitu jelah. Sampai-sampai macam surat khabar. Maka terbaik keturunan tak cerdik. Mula. Bila kita keinginan sungguh dia, sebab tu cari mulai. Tapi jangan lawa sangat-sangat lawa. Sekira-kira tak lewat kerja apa lah. Makruh klik. Dia pekah pun tu. Jangan cari lawa sangat, menitik tak boleh. Tapi jangan huduh sangat. Sampai tak datang nafsu tak boleh kan. Tu pekah lah. Kata. Orang Arab tu cerita. Saya ngaji lah. Zaman tu 80-an dulu, kalau menikah, tak tahu, menikah gini, seminggu tu mak menakan dia duduk sekali lagi. Ingat tak zaman dulu, kalau kita menikah ya, orang kata Tina, dia akan bawa mak menakan duduk rumah lagi. Sementara nak duduk rumah laki tu, dia bawa adik-beradik dia bagi seorang kat teman. Dia mau kisah orang Arab zaman tu. Orang Arab menikah dengan orang Melayu zaman tu. Akak nikah seorang. Tubik-tubik buka 3, Masya Allah. Menikah 1 dapat 2. Zaman tu kalau menikah lah. Zaman dulu ni tak malu dah. Zaman dulu nikah tak kenal. Jadi di sementara nak mari ke rumah lelaki tu, dia kena buat teman juga. Mak menakan dia ke adik dia ke kak dia. Ni. Tu. Pak Arab menikah seorang, tengok-tengok jadi 2. Seorang tua, seorang muda. Zaman tu lah. Zaman ni tak ada lah. Akad nikah tu klik selalu. Sebelum nikah pun kenal dah. Dulu tak kenal deh. Pakai mak pak kira dia lah. Siapa dia tak tahu. Hari menikah pun kau lelaki pakai baju oranye. Bini pakai baju hijau. Hijau dengan oranye pas dengan pang sekali. Tak ada kalau ni jangan kira bertelefon siap warna apa, baju warna apa. Dulu malu menikah tak itu. Tengok. Dan huduh rupa. Orang huduh rupa pun mujur lah. Hak bahasa huduh muka pun mujur. Sebab apa? Tuhan tak pandang rupa parah. Tuhan pandang hati. Jangan takut. Kerana hati dan amalan itu dapat dibaiki. Hati kita boleh diubah. Hati teruk kita ubah jadi hati baik. Amalan teruk kita ubah perangai jadi baik. Perangai hati boleh ubah.
rupa parah. Ha, rupa parah letih. Mereka jeksa pun berhabis rupa juta nak bicara tu. Kita kok muka maksud nak ambil duit mana nak rupa. Ha, janganlah. Jadi mujurlah kita. Mujurlah. Ha, hati apa-apa Allah marah tak boleh, kita buat molek. Ha, jadi molek. Ada pun rupa parah, ha teruk. Kalau pilih yang lawa sajalah Tuhan sayang, teruklah kita dah. Ha, tapi Tuhan pilih hati dan amalan. Rupa huduh pun tak apa. Mu rupa lawa apa huduh muka tak boleh tak molek. Aku tak kira. Ha, begitu. Maka silakanlah saudara-saudaraku. Ni baru nasihat dia. Supaya menginsafkan diri kita. Ha, tengok diri kita. Ha, dan anak beranakku. Ha, dia peringat. Membaiki akan hati-hati kita. Sifat-sifat hati kita ni. Ada sifat riak, buang, sifat sombong, sifat ujuk, sifat bakir, sifat semaah. Oh, banyaklah. Ha, ni. Benda hak tak molek lah hati kita ni. Ha, perangai bakir, perangai semaah, perangai sombong, perangai riak, ujuk. Apa maksud ujuk? Berasa heran ke diri. Ha, orang lain tak tahu, dia tak tunjuk, dia bukan riak. Dia buat-buat amal dalam ramai-ramai aku rasa aku yang kemas sekali. Hak ni dia mi seorang-seorang dia. Hak ni penyakit bahaya. Oh ni. Sama ada amalan dia ke apa pun dia rasa sendiri. Hak ni penyakit. Hak ni menimpa ni orang alim pun kena. Ha, dia tak kira ni. Penyakit ujuk dia panggil. Ujuk ni dia mari bukan nak tunjuk korang, dia seorang-seorang ya. Allah tu kata payah jalan ke syurga ni. Ha ni. Dia buat amalan dah, tak tunjuk korang. Dia takut riak, tunjuk orang takut riak. Dia buat kelas seorang-seorang dia. Baca Quran seorang dia, buat amal zikir beribu-ribu. Tiba-tiba marilah hati. Ish, aku basalah kapur ni, aku seorang zikir tara ni. Hei, dia kacau semua. Tu tak. Dia proses lagi. Kena buang hak tu pula. Oh. Ha, riak ni nak buat bila orang ramai dia buat. Tak ada orang tak buat. Tu riak, mudah ya. Ha, tapi ujuk ni payah. Dia tak tunjuk korang. Tapi dia mari perasaan dia yang best sekali. Ha, dia mari. Ha, maka ingat ni, saya Tok Guru pesan. Ustaz awalan ni pesan saya. Dia kata mari. Saya sembang dia dua orang tu rumah dia. Dia kata mari. Kalau nak hebat dengan sebab kita nak megah, nak sombong, nak berasa hebat ujuk diri ni kerana ilmu. Iblis lagi ilmu tinggi. Ha. Tapi di mana kedudukan iblis? Ah, kita bersagi. Jadi kalau ada ilmu jangan berasa kemah lah. Orang lain semua tak boleh pakai. Orang lain tak apa dia. Dia yang kemah. Ah, ni penyakit iblis. Jadi tempat iblis mana? Kalau ada ilmu. Kalau berasa kita ni pakak besar. Ah, ni ketua segala serba-serbi. Tengok Firaun jadi apa? Ah, ni. Ah, jadi menteri, jadi apa kemah tu? Firaun tempat mana? Oh, jangan berasa bangga. Ha, pakak besar. Tak kawan lah orang bawah ni, kita pakak besar. Tengok Firaun tempat mana? Sombong punya pasal. Kalau kita ni menteri esko kanan, esko kiri, esko bawah, esko atas. Tak kira lah esko lah. Ha, tak main lah kaki bawah ni. Ha, kalau bangga berasa kemas. Tengok Haman, menteri pada Firaun tempat dia di mana. Ha, dia ada siap lah Tuhan buat. Supaya kita insya diri. Lagi kemas pada kita, menteri pada raja dunia ni. Raja mereka Mesir. Raja besar Firaun ni. Duit berlama. Tapi tempat dia mana? Tempat dalam neraka. Allah sebut sekali Haman. Menteri. Ha, hak jadi menteri nyak jangan menyombong. Ha, saya jadi menteri jalan gitu. Orang tanya Melayu pun cakap putih. I so because tomorrow morning. Aku betul. Melayu boleh cakap macam nama. Apa tak cakap? Jepun cakap Jepun kaya pada kita kan. Ha, orang Mekuah maksudnya tanya apa I so because I very late aja. My head is very full. Aku gerak kadang-kadang tu Melayu molek-molek cakap orang putih. Dekat Melayu kita lah. Kalau orang putih tanya tak apa. Ni tak soalan pemberita tanya lah pasal Melayu. Pakai orang putih kita tak reti gerak tu. Tu jadi menteri dia pasal jadi lain lah. Cakap Melayu ni jadi tak ada low class. Betul tak? Dia pasal komang. Dia pasal somong sebab dia menteri. Tak lagi lah. Tengok menteri Haman jadi apa? Tu dia panggil menteri. Kalau mu kaya duit banyak. Hebat kaya. Mu tengok Korun.
Kaya tara mana? Anak kuci dia diheret oleh 700 ekor kuda. Anak kuci, bukan harta dia. Anak kuci gedung. Makna dia harta dia tak tahu nak mana. Tapi duduk dia mana? Dia sekaki turun. Lepas dalam peristiwa dengan Allah perintah supaya Nabi Musa sebut ke bumi tu, dia tenggelam ni. Sampai hari ni tenggelam lagi. Turun sekaki. Sahasta. Temuh langit bumi ketujuh kiamat. Makna dia korung duk turun lagi sampai hari ni. Bila berlaku kiamat? Sampai langit ketujuh. Langit lah bumi ketujuh. Kau nak ikut getah lah. Lepas tu kita ada getah tu dia je lah. Nyomo pek dengan orang. Cukup dah ni. Manusia 4 jenis ni ya. Ketua, menjadi menteri, orang kaya, orang ada banyak duit banyak, orang alim, semua ada. Jadi ada ni kita tengok. Kalau berasa alim, orang alim bodoh belakang, tengok iblis. Jadi kena iblis. Tengok situ dia tu nasihat tu guru. Dia cakap saya tu. Saya ingat sampai hari ni dia sembah saya di rumah. Masa tu Ustaz Zizam kereta Kedah. Saya pergi sembah di rumah dia. Dia cerita tu. Saya kata mereka cakap pemimpin. Orang-orang semua alim semua dia tak. Tengok. Kalau bahasa alim kata orang alim semua tak kemah. Tengok iblis jadi apa. Tengok deh. Allah buatlah Quran supaya kita ambil peringatan. Tengok. Dan amal masing-masing beri jadi baik. Jaga hati kita dengan amal masing-masing. Kerana mati itu satu perkara yang Tuhan tak beritahu. Hak ni takut ni. Sebab mati itu Tuhan tak cerita tarikh. Siapa dia? Bila? Waktu bila? Sakit? Tak sakit mati. Muda? Tua apa mati? Orang tua mati? Budak kecil mati? Tina? Jatah apa mati? Oh, tak tulis. Ayuh tu. Kaya? Miskin pun mati. Nak kata kena? Bukan sabit apa? Tak ada sabit apa ni. Sabit ajal. Apa maksud ajal? Tempoh. Tu makna dia ajal. Tempoh expired date dia bagi. Jadi kita ni ada expired date semua. Cukup tempoh dia habis. Kata apa? Dia buatlah cerita. Laga mutu, lekat buah petai, bini sepak, kenal dengan bini. Lari-lari bini nak goda, jatuh tangga. Macam sebab. Sebenarnya ajar dia. Ajar tu maknanya tempoh. Tempoh apa? Tempoh keluar roh daripada jasad. Habislah. Habislah. Tu takut tu. Takut. Nak tak nak kena. Ni masalah dia. Kalau boleh pilih tak apa. Boleh bayar ke, atau tekan nama ke, cabut undi ke. Ni tak ada. Semua kena. Aduh. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tengok. Beri je kerana mati itu satu perkara yang Tuhan tak beritahu. Tahu apa? Tahu bila? Kita tak tahu bila. Allahu Akbar. Duk sembang molek-molek semalam lah dia. Pagi ni mata tak ada lah. Tidur-tidur gerak-gerak kerah. Tahu? Bini duduk sebelah. Gerak-gerak. Tak ada lah. Mati bila tak tahu. Oh. Hak ni letih ni. Tu dah suruh wasiat tu. Sunat kita wasiat sebelum tidur. Atau kita tulis sesuatu perkara bahawa batal. Tapi takut wasiat, takut mati semua. Tapi disunatkan kita wasiat menjadi teman di dalam kubur. Wasiatlah tulis tak apa-apa. Mutu Fedri tu nak beri kepada dia. Jangan wasiat pada waris. Waris memang wajib dah pesaka. Waris tak payah wasiat. Esok je dapat. Korang lain lah Ustaz Zamri kan. Boleh juga. Kereta BMW tu, anak-anak jangan kata apa saya wasiat lah. Wasiat ke Ustaz Zamri. Apalah, kau bukan waris. Tapi kalau waris, otomatik dah. Dia tak payah waris, tak sah lah. Tak boleh. Nak pergi ke abang kan tak boleh. Wasiat tak boleh. Dia hebah boleh. Hebah masa hidup. Panggil abang hak sulung tu. Ni kereta ni, tukar nama mu, make kamu bang. Mati esok, tak boleh tutup lah. Tapi wasiat tak boleh. Lepas abah mati, tak boleh. Lepas mati, kereta jadi pesakah semua. Tak boleh lah. Kena kira semua. Tu dapat sendiri dah. Otomatik. Gitu. Mati lah. Kerana mati itu, nak bukti tak mana ni? Kerana mati itu satu perkara yang Tuhan tak beritahu kepada siapa-siapa masanya. Tuhan tak beri, Tuhan tak royak.
masanya mati. Tak lah itu loh. Tengok. Pelan-pelan tak boleh. Tak ada apa soalan. Apa? Tak tazkirah tak apalah, panas dah mayat dah. Nak tazkirah apa minit? Kira bukan boleh buat sejam lebih. Tak gerak boleh. Mayang terawih lah. Tengok Aisyah. Jauh sangat muka mak suluh ni. Tanah situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa 'alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama ushalihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.